Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin bicara satu tajuk mengenai tipu daya iblis dalam menyesatkan anak cucu Adam. Seperti mana yang kita maklum, setelah Allah menciptakan Adam dan memerintahkan malaikat sujud kepada Adam, tidak malaikat dan penduduk langit sujud kepada Adam kecuali iblis. Dan iblis enggan sujud kerana takbur kejadiannya daripada api dan Adam diciptakan daripada tanah. Disebabkan sifat takbur iblis ini, Allah telah melaknatnya dan hukumnya untuk dicampakkan keluar daripada syurga. Lalu iblis memohon kepada Allah supaya dipanjangkan usianya hingga hari kiamat. Permohonan iblis dimakbulkan. Setelah itu iblis berikrar dia akan menyesatkan anak Adam dan membawa semua anak cucu Adam ke neraka bersama-samanya, dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan, sehingga tiada seorang pun daripada umat anak-anak Adam ni mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Rasulullah telah menyatakan bahawa iblis sebenarnya telah gagal, tidak akan mampu untuk menyesatkan, atau kita tidak akan mampu untuk memurtadkan orang yang beriman. Kerana murtad itu merupakan satu beban yang cukup besar yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang benar-benar faham dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun iblis tidak akan putus asa. Dia mempunyai beberapa strategi yang lain untuk menyesatkan anak Adam. Yang pertama ialah dia berusaha untuk mengkufurkan atau menjadikan umat Islam terlibat dalam kufur nikmat atau kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya iblis gagal untuk mengkufurkan anak Adam, dia tidak akan putus asa. Dia akan cuba untuk menjadikan umat Adam terjebak di dalam melakukan dosa-dosa besar. Dan hari ini kita lihat dosa-dosa besar menjadi industri, sumber pendapatan negara, sama ada negara Islam ataupun bukan Islam. Contohnya industri arak, industri judi, industri riba, industri pelacuran. Ini merupakan industri-industri yang dahulunya wujud di zaman jahiliyah, zaman sebelum Islam, tetapi industri ini sudah menjadi sumber pendapatan negara melalui cukai yang dikenakan kepada pengusaha ataupun syarikat-syarikat yang memiliki lesen untuk mengilang arak dan memasarkan arak, lesen untuk hotel dan perjudian, hotel untuk pelacuran, bank-bank yang mengamalkan riba dan sebagainya. Jadi dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah sudah menjadi industri hasil daripada tipu daya yang dilakukan oleh iblis, dan berapa ramai orang terjebak di dalam jejak langkah iblis melalui dosa besar ini. Kemudian dia tidak akan putus asa lagi. Dia akan memprogramkan aktiviti dosa-dosa kecil. Dan kita tahu Allah menyatakan dalam Al-Quran, walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut, dan orang-orang kafir itu pelindung mereka, penasihat mereka, perancang mereka adalah iblis. Jadi bermaksud iblis akan bekerjasama dengan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, untuk mencipta aktiviti, program-program yang menyebabkan umat Islam terjebak dalam melakukan dosa-dosa kecil. Hiburan yang berlebihan, sukan yang berlebihan, ataupun apa saja permainan game-game dalam internet dan sebagainya yang menyebabkan mereka terjebak di dalam melihat aurat wanita, pergaulan bebas, membuang masa dengan sia-sia, tidak khusyuk di dalam solat dan sebagainya. Hasil daripada kemaksiatan dosa kecil yang dilakukan oleh umat Islam menjadikan mereka tidak sensitif untuk melaksanakan peranan mereka yang sebenar, iaitu beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah yang terbaik di atas muka bumi. Kalau iblis gagal untuk menyesatkan umat Islam dengan mengikut jejak langkahnya melakukan dosa-dosa kecil, dia akan menjebakkan mereka untuk berlebihan dalam perkara harus. Pakaian yang berlebihan, perhiasan rumah yang berlebihan, dekorasi kenderaan yang berlebihan, makan yang berlebihan. Dan kita tahu di negara kita ini berjuta tan makanan dibazirkan disebabkan umat Islam di sini yang makan secara berlebihan. Itu juga merupakan jejak langkah iblis, kerana Allah menyatakan dalam Al-Quran, kulu washrabu wala tusrifu, makan minum tapi jangan berlebihan. Tapi makan berlebihan ini seolah menjadi satu budaya yang sudah menjadi budaya iblis yang umat Islam hari ini terjebak, dan kita pun tak tahu macam mana nak menyelesaikan masalah itu. Akhirnya kita lihat hospital kita penuh dengan umat Islam yang sakit darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, yang sumber puncanya adalah dari makan. Sedangkan Nabi pernah menasihati kita tentang makan ini supaya kita makan dan berhenti sebelum kenyang.
Tetapi hari ini ia tidak menjadi budaya. Kerana kita tahu makan itu harus, tapi kita terlupa iblis akan menjadikan kita makan dan berlebihan. Ini menyebabkan sekali lagi 4-0 iblis menang dalam pertarungan dengan anak Adam akhir zaman ini apabila kita terjebak dalam perkara hari. Kemudian perkara makruh. Banyak perkara makruh yang dilakukan oleh umat Islam, sama ada di dalam ibadat, di dalam pergaulan, di dalam hidup. Makruh ini sesuatu yang dibenci oleh Rasul dan dibenci oleh Allah, dan umat Islam masih lagi menggunakan itu makruh saja, tak berdosa kan. Allah kita buat benda makruh tak dapat berdosa, tidak dapat pahala. Tapi iblis punya strategi, dia akan memulakan manusia itu daripada benda harus, benda makruh, dan akhirnya kita akan meringankan benda yang wajib dan benda haram. Dan yang terakhir, strategi yang terakhir, iblis akan meletakkan supaya kita meletakkan keutamaan dalam setiap perkara itu dengan cara yang tak betul. Hari ini kita contohnya apabila diazankan untuk solat 5 waktu, yang afdal ketika itu adalah solat berjamaah. Tapi kita kata tak apa, kita ada benda lebih utama, mesyuarat kita lebih utama, bisnes kita lebih utama, meeting kita lebih utama, ataupun majlis ilmu kita lebih utama, dan kuliah dan sebagainya, peperiksaan. Akhirnya kita tak mampu untuk susun cara hidup kita supaya mengutamakan apa yang Allah nak. Kerana solat berjamaah itu fardu kifayah, dan setengah ulama mengatakan dosa besar bagi mereka yang sengaja meninggalkan solat berjamaah tanpa alasan. Jadi meletak keutamaan yang tidak utama ini juga merupakan satu strategi iblis pada akhir zaman ini. Dan kita kena faham, kita berada di akhir zaman. Akhir zaman bermaksud akan berlaku satu pertemuan di antara hak dan batil, iaitulah kedatangan Dajjal dengan tenteranya untuk memusnahkan umat Islam. Adakah kita hanya berkata aku tunggu saja Imam Mahdi, kemudian aku tengok Imam Mahdi dan aku serah tanggungjawab memerangi Dajjal ini kepada Imam Mahdi? Sikap menunggu, tidak membuat persediaan ada satu sifat keutamaan yang tidak betul. Kerana Allah telah mengamanahkan kepada umat Islam akhir zaman untuk berjuang. Nabi kata, jihad itu berterusan hingga hari kiamat. Jadi jihad kita hari ini, sebenarnya kita kena faham realiti dunia hari ini, apa yang berlaku pada musibah ataupun yang dikatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlakunya kerosakan pada hari ini di darat dan di bumi kerana tangan manusia, kerana dunia hari ini bukan ditakbir oleh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ditakbir oleh New World Order. Mereka yang memiliki kuasa dunia yang hari ini itulah golongan Zionism yang mempercaturkan dunia-dunia Islam dan dunia-dunia antarabangsa ke arah ideologi perjuangan mereka. Dan itulah musuh sebenar umat Islam akhir zaman. Dan sepatutnya umat Islam fokus pada satu musuh yang sepakat, bukan nak khilaf dan benda-benda furuk. Seperti mana yang kita maklum, apabila sesuatu isu tu bukan daripada nas yang qat'i suwud dan qat'i dilalah, maka dia akan termasuk dalam perkara syubhat dan perkara khilaf. Dan apabila berlaku khilaf, mesti akan ada 2 atau 3 pendapat, dan setiap orang akan yakin dengan pendapatnya. Tapi marilah kita berwatak dengan watak ulama, seperti mana watak ulama mujtahidin. Mereka akan berkata, kalau pendapat aku betul, dan boleh jadi pendapat saudaraku juga betul. Jadi maknanya dengan kita memahami asas ini, kita tidak akan berbalah, bermusuh, bersakit hati dalam isu perbezaan pendapat. Jadi betulkan sikap kita, jangan kita tewas dengan strategi iblis untuk membawa anak Adam ke neraka bersamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.